tengok sendiri. Aku mengajar sini dah 4 tahun. 4 tahun aku mengajar, tak ada budak muda kampung ni. Tak ada budak muda, bukan kampung, taman ni tak ada budak muda. Memang penduduk sini semua orang tua-tua nak mati pun. Mana pergi budak muda, tuan-tuan? Mana pergi anak, tuan-tuan? Mana pergi anak, tuan-tuan? Tuan-tuan tanya, kena muhasabah diri. Tuan-tuan kena ajak mereka, datanglah surau. Datanglah surau. Masa Allah bagi Covid dulu, surau tutup. Banyak orang tak mau datang. Rindu nak datang surau, rindu nak mengaji, rindu nak semayang jemaah. Tapi dah buka, nampak tak datang. Datanglah. Ajak dia, tuan-tuan. Ajak, kesian anak-anak kita, kesian isteri, tuan-tuan, kesian isteri kita. Ajak dia, ajak, tuan-tuan. Jangan biarkan mereka ku anfusakum wa ahlikum nara. Jangan biarkan mereka sampai tersasar. Jangan biarkan mereka dekat negeri akhirat dan tak boleh buat apa lah. Allah tanya kita 3 benda, lepas ni aku tutup. Pertama, Allah tanya kita umur kita. Tuan-tuan kena muhasabah. Daripada umur 15 tahun, ada setengah orang dia sembahyang baru tahun ni dia sembahyang. Ada setengah orang di hidupnya, dia tahun ni dia baru pergi surau. Tahun ni dia baru menuntut ilmu. Tuan-tuan, ini yang berlaku pada di Damaskus. Tuan-tuan, ya, seorang penggali kubur. Dia gali kubur, ni cerita benar bukan cerita dongeng. Dia nampak sendiri dengan matanya jenazah itu dibawa oleh malaikat Allah. Tapi yang orang lain tak nampak, dia seorang aja nampak. Allah buka hijab dia. Satu lagi, bila dia gali kubur, dia nampak juga jenazah ni didatang oleh pemuda-pemuda yang cantik, membawanya pergi ke satu tempat yang cukup indah. Tetapi bila matinya 2 pemuda ni, yang datang seorang wanita. Wanita ni juga wanita yang sama. Itu yang penggali kubur ni tanya dengan wanita, "Wahai wanita, aku nak tanya dengan kau. Hari itu anak kau yang mati, yang wafat, bagian-bagian apa yang dia selalu buat, apa yang dia suka beramal. Anak aku yang pertama yang mati tu, dia suka menuntut ilmu. Sampai dia mati dia menuntut ilmu." Tuan-tuan, anak yang kedua ni apa kerjanya? Anak aku yang kedua ni kerjanya dia suka tolong orang. Tuan-tuan, itu yang penggali kubur ni, dia menangis takut ke Allah. Dia tinggalkan gali kubur, dia pergi jumpa satu ulama. Dia tanya dengan ulama, "Wahai ulama, hidup aku ni sudah 40 lebih aku tak menuntut ilmu pun. Aku sibuk dengan dunia, tapi kerja aku gali kubur, tapi aku sibuk dengan dunia." Itu kata ulama, "Sekarang ni kau baru nak menuntut ilmu. Dulu kau buat apa dulu? Kau dulu buat apa? Aku sibuk dengan dunia. Bujurlah engkau, Allah bagi engkau hidayah terhadap engkau. Jika tidak, engkau mati, sampai kau mati kau tak sempat nak menuntut ilmu, kau sibuk dengan dunia." Bila dia mendapat hidayah daripada Allah, tuan-tuan, dia menuntut ilmu sampai umur 80 tahun. Maka dia menjadi ulama besar di Damaskus. Dia menjadi ulama besar, ulama yang cukup hebat, sampai dia wafat jadi ulama sufi. Tuan-tuan, ya, ingatlah kalau kita hidup kita tak sempat menuntut ilmu, dah habis dengan dunia saja, na'udzubillahi min zalik. Itu yang pertama. Allah tanya tentang umur kita. Nanti Allah tanya tentang umur kita. Kita habiskan umur kita, adakah kita habiskan ke mana umur kita? Ya Allah, ya Tuhanku, aku kalau hari Ahad aku sibuk konvoi wai suku ya. Hari Ahad aku sibuk konvoi wai suku pergi utara. Aku pergi naik Cameron Highland, aku bantai kopi sana, aku balik. Ya, aku pergi dekat Sungkai sana, ya, kedai sana, makan, balik. Lepas tu aku pergi ke Johor, ke Melaka, aku makan mi Bandung, lepas tu aku balik. Habis macam tu ya, tuan-tuan. Ya, ingatlah, Allah tanya nanti umur kita, Allah tanya. Ya, Allah tanya, dia tanya satu persatu. Sebab itu nak masuk dalam syurga Allah ni bukan senang, susah nak masuk. Yang kedua, Allah tanya ni, tuan-tuan, tentang harta. Kita habiskan harta kita, ke mana kita habiskan? Ke mana kita habiskan harta kita? Orang perempuan, ke mana kau habiskan harta kau? Duit kau ada kau beli gelang ya? Duit kau ada kau beli jubah ya? Duit kau ada kau main kutu ya? Nanti Allah tanya kau dekat negeri akhirat. Ya, Allah tanya gelang kau satu persatu. Allah tanya kau cincin satu persatu, Allah tanya kau. Tuan-tuan, baik itu nak masuk syurga ni bukan senang. Susah nak masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Allah tanya satu persatu dengan detailnya, Allah tanya. Tuan-tuan, ya, dengan detail, dengan cukup detail Allah tanya, ke mana harta yang kau belanjakan? Aku duit banyak, simpan kat bank ya. Aku duit banyak, simpan kat banknya, aku beli tanah, aku besarkan pagar. Itu duit aku, tuan-tuan. Ya, orang sekarang. Aku ni, tuan-tuan, ada seorang hamba Allah. Dia anak murid aku, kaya. Kaya orang ni. Baru ni dia WhatsApp aku, "Ustaz tolong bagi nama telefon, nama IC, alamat lengkap. Saya nak masukkan Ustaz di dalam sinarai keluarga saya. Nanti bila saya mati, Ustaz dapat sebahagian harta daripada saya." Aku tanya, buat apa ni?
ustaz buat kerja agama, nanti duit ni boleh disalur pada jalan-jalan akhirat. Ya, tapi aku tak sebutlah nama dia siapa. Ya, tuan-tuan. Ingat tu. Yang ketiga, Allah tanya apa? Tadi pertama umur, kedua harta, ketiga masa. Allah tanya masa kita, tuan-tuan. Aku tanya engkau masa engkau dalam surau berapa lama? Aku dekat surau sekejap ya, maghrib sampai isyak, lepas sembahyang, lepas balik, aku balik. Aku lepak dulu tepi tu isap rokok, lepas tu aku balik. Berapa lama masa kita dalam surau? Berapa lama masa kita dengan hubungan kita dengan Allah? Berapa lama, tuan-tuan? Kita fikirlah muhasabah diri. Kita baca Quran berapa jam? Kita tengok Facebook berapa jam? Dalam masa 1 tahun, berapa kali kita ziarah ulama? Berapa kali kita ziarah sokar pondok? Berapa kali kita ziarah orang-orang soleh? Berapa kali kita ziarah kubur-kubur ulama? Nanti Allah tanya kita, tuan-tuan. Adakah tuan-tuan pernah dalam setiap tahun tuan-tuan ada khaskan masa tuan-tuan ziarah kubur-kubur wali Allah, kubur-kubur ulama, kubur-kubur orang soleh? Nanti Allah tanya kita, tuan-tuan. Sebab orang soleh ni, ulama ni, para wali Allah ni, mereka akan memberi syafaat kepada sahabat-sahabat mereka, kepada anak-anak murid mereka dan kawan-kawan mereka. Allah tanya masa kita, tuan-tuan. Lepas tu nak datang surau, jangan lambat, datang cepat. Ni tak ada, datang lambat, balik cepat. Orang dah azam, botol hegeh-hegeh pun nak ambil uduk. Ya, botol hegeh-hegeh, dia lambat sokok. Bagi sikit pun tu. Jangan lambat-lambat, tuan-tuan. Jangan lambat-lambat. Kita ni kena pulun amal soleh. Sebab kita ni nak balik bertemu dengan Allah tak lama. Tak lama. Ya, kita tak tahu kita mati bila. Takut tengah tidur mati. Ya, tengah tidur mati. Ya, takut pergi kerja, tak balik rumah. Nanti cuba bawa balik jenazah aja, tuan-tuan. Ya, kalau kita ada amal soleh, kita beruntung tuan-tuan. Ya, beruntung kita ada amal soleh yang boleh selamat kita. Amal soleh itu ulama beritahu apa? Lebih nak gitu. Yang boleh selamat kita dekat dunia, dekat negara akhirat apa? Jika kita ada ilmu nafi'. Yang kedua, kalau kita ada kawan dengan orang soleh. Yang ketiga, kalau kita banyak baca Quran. Yang keempat, kalau kita ada waladun solihun, ada anak yang soleh, kita beruntunglah, tuan-tuan. Ya, tuan-tuan tengok sendiri. Aku mengajar sini dah 4 tahun. 4 tahun aku mengajar, tak ada budak muda kampung ni. Ni tak ada budak muda, bukan kampung, taman ni tak ada budak muda. Memang penduduk sini semua orang tua-tua nak mati apa? Mana pergi budak muda, tuan-tuan? Mana pergi anak, tuan-tuan? Mana pergi anak, tuan-tuan? Tuan-tuan tanya, kena muhasabah diri. Tuan-tuan kena ajak mereka, datanglah surau. Datanglah surau. Masa Allah bagi Covid dulu, surau tutup. Banyak orang tak mau datang. Rindu nak datang surau. Rindu nak mengaji. Rindu nak semayang jemaah. Tapi dah buka, kenapa tak datang? Datanglah. Ajak dia, tuan-tuan. Ajak, kesian anak-anak kita, kesian isteri, tuan-tuan. Kesian isteri kita, ajak dia, ajak, tuan-tuan. Jangan biarkan mereka ku anfusakum wa ahlikum nara. Jangan biarkan mereka sampai tersasar. Jangan biarkan mereka. Dekat negeri akhirat dah tak boleh buat apa dah. Dalam kubur pun tak boleh buat apa dah. Betul bukan dalam hadis. Bila masuknya jenazah di dalam kubur, ni bukan cerita dongeng. Masuk jenazah di dalam kubur, masuk je dalam kubur. Ula sujaul akra ni sedang menunggu 70 ekor. Masuk dia bagi salam, Assalamualaikum ya ahlan nar. Ula sejauh akra. Dalam hadis sebut apa kata Rasulullah, jika terlepaslah seekor ula sejauh akra di atas bumi ini, maka tidak akan tertinggal satu sisa pun manusia di atas bumi ini. Tuan-tuan, inilah ula suja'ul akra yang mematuk, yang membelit manusia yang melanggar perintah Allah, yang membenci ulama, yang menghina ulama, yang suka mengumpat, yang suka namimah, yang